أستغفر الله العظيم إن الله غفور رحيم بحضرة النبي سيدنا مصطفى وإلى أرواح جميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء وشأن الله الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله على به نستعين على وجهنا ودين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم يسر ولا تعسر وتمم بالخير. أما بعد. Bismillahirrahmanirrahim. Surati Al-Imam Al-Bilal Dr. Haji Dr. Hajar Amarabah Al-Ka'ayadi. Sidang jemaah muslimin muslimat mukminin mukminat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Selama-lamanya puji-pujian hanya layak bagi Allah Subhanahu wa taala. Selawat dan salam ke atas Nabi besar junjungan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hari ini masih lagi hidup. Alhamdulillah. Hari ini kita masih lagi diberi nikmat Islam, iman dan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam keadaan gelap, dalam keadaan sejuk, kita masih lagi berusaha untuk datang ke surau kita ini untuk mendirikan fardu subuh berjemaah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang datang dalam keadaan gelap, datang ke masjid untuk mendirikan solat dalam keadaan gelap, sembahyang gelap. Sembahyang waktu gelap ni ada dua. Satu sembahyang fardu subuh, satu lagi sembahyang fardu isya. Apa kata Nabi SAW? Allah nak bagi apa? Allah nak bagi cahaya yang sempurna pada hari kiamat nanti. Cahaya yang sempurna maknanya apa? Terang betul lah. Terang betul. Tuan-tuan, akhirat ni jangan tuan-tuan kita anggap akhirat ni macam jembatan Muar, macam bandar tangkap, oh cantik lampu. Belum tentu tuan-tuan. Akhirat ni mengikut kadar amalan kita kat dunia. Akhirat ni mengikut apa yang kita buat kat dunia ni. Sebab tu ada satu istilah, dunia ni jembatan akhirat, menentukan kita ni sampai dengan selamat ataupun tak selamat dekat akhirat. Segala-galanya bergantung pada nasib kita, amalan kita masa kat dunia ni. Kat dunia dulu kalau kita bersusah payah untuk Allah, bersusah payah mematuhi perintah Allah, bersusah payah menjauhi larangan Allah, tuan-tuan, insya-Allah akhirat esok Allah permudahkan urusan itu. Orang Melayu kata apa? Susah dahulu, senang kemudian. Betul lah.
Susah kat mana? Susah kat dunia. Bila kita nak senang? Bila dalam kubur. Bila dekat akhirat ni. Dekat dunia ni kalau banyak tidur bulan puasa ni ustaz, apa tak buat kan? Hari cuti ustaz, tak lama lagi pun dah nak start PDPR balik. Dah nak start work at home. Balik kerja dari rumah balik semula. Belajar di rumah balik, berlatih dari rumah balik. Mak jadi cikgu balik. Apa tak buat ustaz, bulan Ramadan ni kena pula hari macam ni. Tidur je lah. Rugilah kita kan. Rugilah. Kita kata apa tadi, banyak tidur kat hari ni, takut akhirat esok, dalam kubur esok kita tak boleh tidur. Banyak rehat kat dunia, takut dalam kubur esok, akhirat esok tak boleh rehat. Banyak makan kat dunia, esok akhirat takut lapar. Banyak minum, banyak senang kat dunia, takut akhirat esok kita susah. Maknanya apa? Dunia ni tempat kita bersusah-susah. Tempat kita bersusah-susah. Buat segala amalan perintah Allah Ta'ala, daripada sekecil-kecil amalan sampailah sebesar-besar amalan. Walaupun menyusun kasut, setakat merumpuk ambil sampah, setakat merumpuk menyapu sampah dekat surau, dekat masjid, kutip sampah dekat jalan, buat tuan-tuan, buat. Sebab apa? Sebab kita tak tahu amalan manakah yang dapat membantu kita mendapatkan syurga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tuan-tuan, Allah nak bagi kita syurga ni dengan redha dia. Allah nak bagi syurga ni pada kita dengan rahmat. Dengan rahmat. Buat apa yang Allah perintah. Lagi dan lagi apa yang Allah suruh. Mudah-mudahan Allah merahmati kita di dunia, dan lebih-lebih lagi Allah merahmati kita di akhirat nanti. Kita nak syurga Allah bukan dengan pahala, tuan-tuan. Bukan dengan pahala. Kalau kita nak kira pahala, kita tak boleh challenge pahala subuh pagi kita dengan pahala orang yang sembahyang dekat Masjid Al-Aqsa. Tak boleh challenge dengan bangla yang kerja cleaner dekat Masjid Nabawi. Tak boleh challenge pahala Pakistan yang kerja cleaner dekat Masjidil Haram. Dia tak boleh challenge. Pahala mereka 100,000, 50,000, 500, banyak berganda-ganda, tambah lagi dengan Ramadan. Tuan tak boleh challenge. Tapi apa yang kita nak, tuan-tuan? Kita nakkan rahmat Allah. Rahmat Allah, pandangan kasih sayang Allah. Kita tak harap pandangan manusia. Kita tak harap pandangan makhluk. Tak ada apa-apa pun pandangan makhluk. Dan kita berharap sangat pandangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dulu ada satu cerita Bani Israel. Nabi sampaikan kepada sahabat, sampaikan kepada kita supaya kita mengambil iktibar tentang seorang abid ataupun ahli ibadah yang telah beribadah selama 500 tahun. Ini yang hebat orang dulu, kan? Nabi kita fikir pasal ni ya. Orang dulu ibadah 100 tahun, 1000 tahun sebab umur mereka panjang. Dan ibadah dia ni bukan biasa-biasa, bukan calang-calang ibadah. Yang mana dia telah mengasingkan dirinya di sebuah pulau, bersuluk. Kalau macam kita ni duduk seorang dekat pulau besar. Kalau pulau penarik tak ci. Pulau penarik tak ci. Duduk seorang kat pulau tengah laut. Tak ada siapa-siapa dengan dia. Tak ada apa-apa. Tak ada handphone, tak ada Astro, tak ada Celcom, Maxis, tak ada internet, kelajuan tinggi ke apa ke, tak ada. Tak ada warung, tak ada mamak, tak ada 7E, KFC, McD, tak ada. Dia seseorang makan daripada sepohon pokok rumman. Pokok rumman,
Benda pokok buah delima. Pokok delima. Itulah yang dimakan pagi, petang, siang, malam. Pagi, petang, siang, malam. Dan airnya daripada satu mata air. Riwayat kata sesuai udang. Itulah makan dia, itulah minum dia. Tak ada kerja lain. Ibadah je. Tak ada siapa kacau. Kalau kita macam-macam betul. Kejap nak tengok TV, kejap nak sembang, kejap nak pergi warung, kejap nak pergi kan. Tak ada kerja lain. Maknanya apa? 100% kerja di ibadah. Tak ada nak cerita makan, tak ada nak cerita minum. Kalau kita makan minum je, nak banyak satu kali kita. Satu hari perkali kita makan minum. Contoh, ni pagi tak makan dah kan. Kalau hari biasa kita sarap roti canai, telur, roti canai salib ke. Kemudian tengah hari nak lagi kita sarap, nak lagi kita makan roti salib. Pagi tadi dah makan roti salib, tengah hari nak makan roti salib. Tak ada lah. Tengah hari nak makan asam pedas tidak betul. Nak pergi makan kepala mayong. Kemudian petang nak lagi makan kepala mayong tidak. Tak nak. Petang apa tengah hari dah makan. Petang nak makan rojak semua betul. Nak beli teh mamak. Kemudian malam nak lagi makan rojak semua. Guna teh mamak tak nak. Malam tak nak makan sup kambing betul. Sup kambing, nasi goreng kampung. Kemudian tengah malam kan nak makan, tak boleh tengah malam tengah malam berat. Tengah malam makan biskut, Oreo, air susu. Kita makan dia tuan-tuan tak habis. Tak cukup 1 jam kita, 2 jam kita makan. Sekali tu. Hamba Allah ni habis kita makan. Makanlah buah dan timur siang malam, pagi petang, siang malam, pagi. Itulah punca matahari dia. Lain daripada itu, ibadah. Dan dia minta dengan Allah SWT nak mati dalam keadaan bersujud. Nak mati dalam keadaan bersujud kepada Allah SWT. Tuan-tuan, agak-agak orang baik macam ni, doa dia Allah kabul ke tak? Kabul. Doa dia dikabulkan dan dia mati dalam keadaan sujud di depan Allah Subhanahu wa taala ketika beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi pendek kita Nabi menyampaikan ketika dihisab Allah telah memerintahkan malaikat supaya bawa dia masuk ke dalam syurga dengan rahmat. Mereka bawa si bola ni, ambil ni, masuk syurga dengan rahmat aku. Tuan-tuan, tiba-tiba ambil ni, dia tak nak. Dia ada permintaan, dia request. Kata orang Jawa, boleh tak ya Allah, kalau saya nak masuk syurga dengan amal ibadah saya? Hari ini dah ibadah 100 tahun, penat, pagi, petang, siang, malam, tak ada kerja lain, ngasihkan diri daripada orang, tak campur orang, ibadah, ada TV pun tak tengok, tak tahu apa cerita, Astro pun tak layan, tak tahu bola, menang kalah pun tak tahu DVD ni kata dia kan. Tak ada kerja lain melainkan ibadah saja. Jadi dia nak masuk syurga dengan pahala amal ibadah. Nabi beritahu tak payah. Allah tak berkenan. Allah kata masuk dengan rahmat. Tak dia juga nak juga masuk dengan amalan ibadah ni. Okey. Dalam macam tu Allah perintahkan malaikat mulakan diri, mulakan hisab amal ibadah dia dengan nikmat yang Allah telah berikan. Tuan-tuan, apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Lelaki ni tadi mana ada apa-apa nikmat? Betul. Motor ES5 pun dia tak ada. Mana ada?
Handphone Nokia cak ayam pun dia tak ada, balik anjing tu pun dia tak ada. Tak ada apa-apa pada dia. Tak ada apa-apa. Diambil sebiji mata dia sahaja, tuan-tuan. Diambil sebiji daripada mata ambil ni tadi, untuk ditimbang dengan 500 tahun amal ibadah. Dah tak padan dah. Dah tak padan dah. Dah tak cukup dah ibadah 500 tahun tadi. Nak bayar nikmat sebiji mata, tuan-tuan. Allah. Nak beritahu apa? Memanglah kita tak terbayar segala nikmat yang Allah beri. Tak sepadan langsung dengan amal ibadah itu. Sedangkan Abid ni dah ibadah 500 tahun, 100% masa untuk Allah. Yang kita ibadah, wallahu a'lam, 60 tahun, 70 tahun, itu pun tolak tidur, tolak makan, tolak berjalan, tolak kerja, tolak macam-macam banyak nak tolak. Berapa minit, berapa jam saja yang kita ada nak dijadikan modal di akhirat nanti ketika bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Maknanya apa, tuan-tuan ibu buat kakak? Maknanya memang kita sangat berharap kepada apa? Kepada rahmat Allah Subhanahu wa taala. Nak syurga, rahmat Allah. Nak rahmat, ikut perintah Allah. Buat apa yang Allah perintah, tinggal apa Allah larang. Mudah-mudahan Allah gunakan kita syurga Allah Subhanahu wa taala. Dunia bukan tempat berehat. Dunia tempat bersusah payah. Nak rehat kat mana? Dekat syurga esok. Kat syurga esok kita berehat depan mahligai kita, depan istana kita. Nanti cerita. Kat syurga ada angin kan? Angin dia tiup. Tahu tak cakap? Angin dia tiup sepoi-sepoi pasal itu lagaknya. Maka pokok-pokok depan rumah kita, depan mahligai kita tu, daun dia pun, daun dia berlagu-lagu. Daun dia berlagu-lagu dan mengeluarkan bunyi ikut kehendak kita. Ikut kehendak. Katakanlah akak-akak ni suka lagu Aida Jebat. Saya tahu dan lagu yang macam cakap dia. Pasal malam tadi terbaca nama dia, dia kata dia dah kandung 14. Elah, kau kata hantar lah. Betul dia apa kita kan? Saya, nama dia saya ingat, saya sebut lagu. Dekat dunia dulu akak suka lagu Aida Jebat. Maka pokok daun dia berlaku, keluar lagu Aida Jebat. Kalau abang-abang ni suka lagu Blackpink, saya tak tahu budak cakap, saya ikut dia. Jangan cakap ustaz minat Blackpink tak kan? Budak cakap saya ikut dia. Mana buku Blackpink tak tahu. Keluar lagu Blackpink, tahun tadi tu keluar lagu Blackpink. Akak ni suka lagu BTS, keluar lagu BTS. Tak pasal saya dia nak perempuan. Kalau meluat saya nak perempuan, orang budak-budak perempuan ni sikit-sikit Korea. Tak ada laki yang lebih tak. Dalam syurga besok, tiap-tiap kita ni, kata Nabi SAW dalam hadis yang sahih, tiap-tiap ahli syurga ni ada 10,000 kadam butler, kalau cakap orang putih, usul ada 10,000 cikgu. Kita biasa saya ada orang kadam kita. Ramai ni ustaz, nak apa-apa kadam ramai-ramai ni. Buatlah apa yang kita suruh. Tuan-tuan, untuk makluman tuan-tuan, Sultan Brunei dia ada 5,000 biji kereta. 5,000 biji kereta. Kita besok dekat syurga, kita lebih kaya dari Sultan Brunei. Takkan nak setakat 5,000 biji, betul? Mesti nak berpuluh ribu biji kereta kita, betul? Itulah kita kadang-kadang jaga kereta. Tak main masa tu setakat wira, anak kancil, takkan tu syurga nak pakai kancil kan? Kancil turbo pun tak ada lah kan? Pakai kancil turbo kat syurga kan? Pakai tu bagus-bagus kat syurga. Kadang kita tukang basuh kereta, jaga kereta.
tukang potong buku lain, tukang keruk belakang lain, tukang cabut bulu kerja lain. Syurga. Bono 10,000 hadam. Apa lagi kata Nabi SAW? Hati-hatilah saya bangun jadi kita syurga sedap sikit Dalam syurga nanti kata Rasulullah SAW, kita ni semua berusia 30 tahun. Haji, besok yang ni bangun. Sekarang ni kita lemah, makin tu makin lemah, mati masuk syurga, muda balik. 30 tahun, strong balik, kuat balik. Yang mati kecil pun masuk syurga terus dari 30 tahun umur. Kenapa Allah bagi umur 30 tahun? Kerana usia 30 tahun adalah masa kita paling kuat. Masa tu kemuncak kekuatan kita. Bukan 40 kita dah drop. 40 dah drop. Tak cari tadi siapa yang umur 40. Mesti dah darah tinggi, dia manis, gawat, apa pun tu lah. Masa 30 ada? Jarang orang umur 30. 30, ingat juga umur 30. Tengah kuat tu. Bagi apa pun, insyaAllah dalam satu 30 ni puncak kekuatan manusia. Jadi umur kita pada ketika itu Allah ubah badan kita, kekuatan kita pada usia 30 tahun. Kenapa? Supaya kita menikmati nikmat syurga itu sepuas-puas, sekuat-kuat. Umur 30 tahun kan tengah kuat. Kalau makan tengah kuat, berlari tengah kuat, semualah kuat. Cakap meletakkan sasul, semua tengah kuat. Ini umur 30 tahun. Terus bodoh, tak ada orang tua dalam syurga. Ada 10,000. Berapa ramai umat Muhammad dalam syurga? Berapa ramai umat Muhammad dalam syurga? Kata Rasulullah, dalam syurga nanti, ahli syurga semua sekali, setelah dibanci, kata Rasulullah, ada 120 saf. 20 saf. Kita semayang kan? Ada 120 saf. Tak tahu lah SOP ke tak tahu. Penjarakan kedai itu saya tak tahu. Tapi ada 120 baris ramainya ahli syurga. Panjangnya 80 saf ahli syurga adalah daripada kalangan umat Muhammad. Maknanya 2/3 ahli syurga di kalangan kita. Hanya 1/3 je daripada umat Nabi lain-lain. Tapi 2/3 semua di kalangan kita, umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Surga nanti kita akan, badan kita ni Allah akan besarkan. Allah akan besarkan tiap-tiap daripada kita ni tingginya sehingga 60 hasta. Ini Nabi hadis sahih. Satu hasta ni tentang di satu hasta tak? Di satu hasta 60 hasta tinggi ahli syurga. Aquaman baginda dia. Aquaman baginda kita dia nanti. Kita besar. Yelah perempuan, nak padan dengan apa? Nak padankan dengan syurga. Syurga Allah ni besar. Apa kata Rasulullah? Sekeping pintu syurga ni ukuran dia berapa meter? Tak ada. Tak terukur dengan itu. Malah tak terukur dengan kilometer. Kilometer pun tak terukur. Sekeping pintu syurga. Apa yang Nabi beritahu? Daripada hujung ke hujung daun pintu syurga, selebar 3 hari pun dia berlari non-stop. Nak tahu lebar pintu syurga
syurga 3 hari pun dia berlari. Tak payah berhenti minum, makan, berak, tidur, tak payah. Hari je. Agak-agak mana kalau dia bertantang ni 3 hari berlari pun dia mana sampai mereka. Agak sampai. Tak apa, jangan berhenti. Sudah berhenti. Memang tak ada benda yang boleh buat. Kita bayangkanlah, barulah sekeping di daun pintu syurga. Bukan saiz pintu, daun pintu syurga. Baru sekeping. Maknanya syurga besar mana? Syurga tak tentu lagi besar daripada itu, betul? Mana ada orang buat rumah pintu lagi besar dari rumah? Tak ada. Pintu besar, rumah kecil je. Tak ada. Kalau pintu dah besar macam tu, syurga laut punya besar. Ada satu riwayat mengatakan syurga yang paling kecil sama dengan sebesar dunia. Bumi sekarang ni kita duduk ni, inilah kawasan syurga yang paling kecil. Orang yang mendapat nikmat syurga yang paling rendah, kata Nabi, dia merasakan dialah yang paling nikmat, yang paling beruntung ketika itu. Apa nak lagi? Konon. Itu tak cerita bidadari lagi. Bidadari hujan-hujan ni kan kacau, nak balik kan? Tak cerita bidadari. Sikit-sikit lah cerita bidadari. Bidadari syurga ni Kak, tiap-tiap daripada ahli syurga kat dunia, dia dah ada isteri di syurga. Bidadari syurga. Contoh saya lah, contoh mereka marah ada imam kita kan, dah ada dah isteri-isteri yang ditakdirkan oleh Allah di syurga nanti. Dan setiap kali kalau isteri di dunia berlaku zalim, melawan kepada suami dia di dunia ni, isteri kat syurga, kata Rasulullah, ni Rasulullah cakap, akan menjekah kepada isteri di dunia. Apa kau buat kat lelaki aku ni? Dia marah gitu. Dia marah akak-akak kalau marah suami dia kat dia. Memang suami kita, tak memang suami kita. Tapi untuk di syurga ada suami, ada isteri yang bernama bidadari. Allah SWT. Allah sangat hormat. Ini sikit lah yang saya ingat tentang syurga Allah SWT yang dijanjikan pada siapa? Pada 3 syurga. Lelaki, perempuan, semua dijanjikan syurga Allah Ta'ala. Hari ini tuan-tuan, kita datang masjid, kita datang surau dalam keadaan gelap. Dalam keadaan gelap macam ini, semayang gelap, semayang sejuk. Kata Nabi SAW, ini semayang sejuk. Bardun, solat bardun. Ada 2 solat bardun. Bila 2 jadi bardai musanna. Jadi musanna, jadi bardai. Ada 2 solat sejuk, iaitu solat fardu asar dengan solat fardu subuh. Kenapa? Sebab subuh matahari belum keluar. Bila matahari dah keluar, dia subuh. Betul? Asar kerana matahari telah tenggelam, telah hilang, pudar, panas. Dan dipanggil sebagai solat sejuk. Kedua-duanya berada pada penghujung waktu. Subuh berada penghujung waktu malam, dan asar berada pada penghujung waktu siang. Jadi ini semayang sejuk, semayang sejuk. Ni apa kata Rasulullah? Siapa yang boleh sempurnakan semayang ni, dakhala jannah, masuk syurga. Siapa yang boleh jaga semayang ni, masuk syurga Allah SWT. Sebab apa kata Nabi SAW? Antara kepentingan semayang subuh berjemaah, kata Rasulullah, untuk mengelakkan sifat munafik. Orang munafik, dia tak boleh, tak mampu datang semayang subuh berjemaah. Tuan-tuan, alhamdulillah,
Saya tengok dekat pada laut-laut sampai belakang tadi. Dan supaya subuh ni bagus, ramai tadi. Mudah-mudahan kawasan kita tak, kita bukan kata orang munafik, sifat munafik. Sifat munafik. Kalau saya sendiri pun tak boleh datang sembahyang subuh jemaah, maknanya saya pada sifat munafik. Tak sifat munafik. Apa sifat munafiknya tuan-tuan? Dia ada 3 sifat munafik. Apa kata Nabi SAW? Apabila dia bercakap, dia berbohong. Idza hadasa kadzaba. Apabila dia berjanji, wa'ada ahlaqa. Dia boleh berjanji, dia mungkir janji. Dan bila tu'mina khana, dia beri amanah, dia khianat. Betul? Ini 3 sifat ni tuan-tuan adalah ciri-ciri orang munafik. Kalau tak boleh datang sembahyang subuh berjemaah, maknanya dalam diri kita, dalam diri saya, dalam diri tuan-tuan, tak boleh datang subuh berjemaah, kita ada sifat ini. Nabi SAW, sifat orang munafik. Bapak munafik siapa? Bapak munafik. Bapak munafik siapa? Ubay, Ubay bin Khalaf. Ubay bin Khalaf, dia ni bapa munafik zaman Rasulullah. Kalau saya silap, Abdullah bin Ubay. Abdullah bin Khalaf kan. Abdullah bin Ubay. Kalau saya silap, betul kan ada mana? Ya. Nanti bukan ada orang tu. Ini bapa munafik zaman Rasulullah. Akhirat esok, kata Nabi SAW, kita akan dibangkitkan mengikut belakang panji kedua masing-masing. Kalau siapa kat dunia dulu suka kepada harta, gila pada harta, dia ikut belakang Harun. Harun depan dia. Nak pergi mana ni Ron? Ya, ikut je kata Harun. Ni Ron je lah kata kan. Siapa gilakan kuasa, gilakan pangkat masa kat dunia, dia ikut belakang Firaun. Nak pergi mana ni Abang On? Abang On lah, Abang On. Ikut je aku, kata dia. Ikut je aku. Siapa yang munafik, ikut Abang Kolam. Ikut. Ikut ke mana tuan-tuan? Senang je. Ikut je. Dulu kau gila aku, ikut orang. Dulu kena pangkat, kau munafik, ikut orang. Inilah sisa-sisa manusia yang akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tentang rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah nak bagi apa? Allah nak bagi sudi. Siapa yang datang boleh datang sembahyang subuh jemaah. Untuk apa? Untuk mengelakkan sifat munafik dalam diri kita. Jadi tuan-tuan ni, nak tak nak, kita kena usahakan sembahyang subuh jemaah. Ini yang lelaki dah halal jannah. Akak-akak kena main peranan, paksa pujuk suami supaya datang pergi sembahyang subuh berjemaah. Jangan gerang-gerang. Orang lelaki ni gerang-gerang, dia tak nak kan, tak jadi. Abangnya apa nak jadi? Nak jadi orang munafik ke? Asal-asal bagi dia terlampau orang. Jangan gitu. Pujuk kan pujuk. Bang, pergilah bang sembahyang subuh kat masjid. Pergilah bang sembahyang subuh jemaah kat Subah. Abang sayang saya tak? Kan? Macam tu pujuk kan? Abang kalau pergi sembahyang subuh kat surau, balik ayam bagi hadiah. Kan? Orang lelaki ni tengok ni nak bagi hadiah, dia suka betul. Awak nak bagi apa? Balik nanti saya sediakan abang nasi lemak 2 bungkus. Contoh. Nasi lemak 2 bungkus. Besar tak? Besar je. Abang nak besar mana? Nasi lemak RM2 boleh? Siap dengan air susu. Ada timur tak? Ada tadi. Lelaki suka lah. Tuan-tuan yang pergi lain. Suka dia, pergilah dia semayang, betul? Abang nak pergi semayang subuh besok, saya dah siapkan baju. Kosokkan baju lawa-lawa, gatuk.
Ni baju nak sembahyang subuh, baju warna merah, kain warna biru, jeliti bang. Suka tak lelaki nak sembahyang subuh? Suka lah. Sesungguhnya rumah itu adalah lubuk pahala bagi seorang perempuan. Lubuk pahala bagi seorang perempuan. Akak ke rumah sembahyang subuh dapat pahala, tapi suami pergi masjid, pergi surau, macam-macam pahala dia dapat lebih daripada akak kat rumah, betul tak? Sesungguhnya bila dia pergi tadi dengan sebab akak suruh, akak pujuk, akak mulai sediakan dapur semua, baju apa semua, sesungguhnya segala pahala yang kita dapat ni tuan-tuan, segala pahala yang kita dapat ni telah dikopi dan dipastekan dalam akaun isteri kita. Ambil bulat-bulat pahala kita ni tanpa mengurangkan pahala kita. Dia ambil apa yang kita dapat, selangkah menghapuskan satu dosa, selangkah menaikkan satu darjat, dapat cahaya di akhirat dalam kegelapan, dapat pahala 27 kali ganda, dapat pahala sah, dapat pahala dekat depan, dapat pahala baca doa iftitah. Semua-semua yang kita dapat pagi ni sesungguhnya masuk juga ke dalam akaun pahala isteri kita. Itu kita pergi solat. Habis anak kita lelaki 2 orang lagi, mak dia juga suruh pergi. Anak kita 2 orang tadi pun akak dapat pahala. Tu tak cerita menantu lelaki. Menantu lelaki dia pergi, mak menantu dia suruh, pun masuk dalam akaun pahala mak menantu dia. Ada untung perempuan ni. Sebab tu tuan-tuan, kalau boleh, jangan pagi waktu pagi jangan sampai suami kejut isteri. Jangan sampai suami kejut isteri. Biar isteri yang kejut suami. Ini macam kuliah muslimat je aku buat. Satu pagi ramai perempuan. Biarkan isteri kejut suami. Tapi memang biasa, memang begini. Pun lelaki tu kan, jaga lelaki kejut bini kan. Saya je isteri, pastikan isteri yang kejut suami. Kenapa? Sebab kita nak segala apa amalan yang suami kita buat hari itu masuk dalam akaun pahala isteri. Akak bangun kejut suami, suami diam, dia sembahyang tabat, sembahyang tahajud, akak tak sempat. Sebab nak pergi mana? Nak pergi dapur, betul? Nak pergi sahur, siapkan nasi, siapkan lauk, betul? Tapi apa yang suami buat tadi, dengan sebab akak kejut dia, cepat masuk dalam akaun akak, masuk dalam akaun isteri kita. Sibuk-sibuk kat dapur, suami kita makan sahur. Sebab apa? Sebab isteri dia yang masak, isteri dia yang siapkan. Masuk lagi akaun pahala ke dalam akaun isteri, tuan-tuan. Ada untuk. Sebab itulah tuan-tuan, kalau isteri yang memahami sesungguhnya rumah itu adalah lubuk pahala bagi mereka, tak payah di mana-mana. Dia tak payah macam kita. Kita orang lelaki ni kena keluar, kena cari pahala, kena usaha, kena berjihad, kena buat kerja nak dapat pahala. Orang rumah duduk-duduk je, tuan-tuan. Dia dapat pahala yang banyak melalui berbagai-bagai channel dan saluran. Tuan-tuan rahmati Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala, inilah Isra' ni dah dibaca ke Imam kan? Dah boleh nak stop ni. Ke nak sambung? Mulai. Berhenti pun nak berhenti pun tu tempat hujan kan. Sikit lagi lah. Kalau tak berhenti ke kedah je lah. Sesungguhnya solat itu adalah tiang agama. Kita tahu, kita dah lama tahu, solat tiang agama. Siapa yang meninggalkan solat, dia meruntuhkan agama. Siapa yang mendirikan solat, Nabi kata dia telah mendirikan agama. Solat itu kepala, rasul
amri lil Islam. Kepala urusan paling penting dalam Islam apa? Solat. Siapa yang meninggalkan solat, dia telah menghancurkan agama. Solat. Apa lagi? Banyaklah anak kunci syurga, pintu syurga, solat. Banyak cerita tentang solat. Dan solat juga berkait rapat dengan ibadah puasa. Hari ini berapa ramai orang berpuasa tapi mereka tak solat. Ramai tak? Bukan ramai, tapi berlambat-lambat. Berlambat-lambat orang yang berpuasa, tapi dalam masa yang sama mereka tak solat. Ini yang kita timbang. Sedangkan kita tahu pertama-tama amalan yang ditanya, yang dihisap akhirat nanti adalah solat. Lain daripada itu tak ada. Kalau solat pun tak lepas, yang lain-lain tak masuk kiri. Tak ambil tahu pun mereka terus benam dalam lagu. Ini penting nak jaga solat. Hari ini orang sibuk bermati-matian berpuasa. Ajar anak mereka berpuasa, didik anak mereka berpuasa, tapi tak didik anak sembahyang, tak didik anak solat. Ada tak? Ada. Memang macam tu. Orang Melayu pesen dia macam tu. Boboy puasa, mama bagi satu hari RM10. Sukalah boboy. RM10. Boboy puasa. Biru-biru muka boboy nak puasa. Tak puasa tak boleh gaji. Lebih dah boboy ni. Tak ada. Bukalah apa tak nak. Kenapa takut tak boleh gaji? Betul? Tapi semayang tak ada. Budak tu dah bangun sahur, kejut mati-matian. Budak kalau nak kejut bangun sahur, susah tu ya. Tak tahulah nak tuan-tuan kalau anak saya kata, aku kejut gajah tidur boleh senang. Susah nak bangun tidur kan. Tapi kita tak kejut pun anak kita nak bangun semayang subuh. Malah ada yang bila lelaki dia kejut anak, dia marah pada lelaki dia. Abang ni, budak baru nak tidur, biar dia kan tak sekolah hari ni. Tadi baru bangun sahur. Ini bukan cerita orang perempuan sini, tempat lain kan. Dia marah pada lelaki dia, kejut anak ni. Ini silap besar ni. Silapan. Ajar anak kita puasa tapi tak ajar anak sembahyang. Sedangkan Nabi suruh mengajar anak kita sembahyang, umurnya 7 tahun. 10 tahun tak sembahyang, pukul. Menunjukkan betapa pentingnya mengajar anak kita sembahyang. Dan tuan-tuan rahmati Allah, puasa itu sendiri berkait rapat dengan sembahyang. Apakah kaitan puasa dengan sembahyang? Kita tengok. Ulama kata puasa ni Allah jadikan untuk menjaga waktu solat. Apa yang ni saya fikirkan dia. Puasa Allah jadikan nak jaga waktu solat. Dekat mana? Bermula daripada waktu subuh sehingga ke waktu maghrib. Ini masa puasa betul. Daripada terbit matahari waktu subuh sehingga tenggelam matahari waktu maghrib. Jadi tuan-tuan, rupanya ulama kata puasa ni antara hikmah dia nak jaga 2 waktu. Waktu subuh dan waktu maghrib. Kenapa 2 waktu ni ramai manusia yang berada dalam keadaan lalai daripada mengingati Allah. Untuk itu, kata ulama, Allah telah menyediakan satu lagi ibadah, iaitu ibadah sahur. Ibadah sahur. Untuk jaga solat waktu subuh, maka Allah adakan lagi satu ibadah, namanya ibadah apa? Ibadah sahur. Yang mana kalau kita tengok, kita fikir kaji ibadah sahur ni, kenapa disunatkan kita melambatkan? Kenapa?
Bilakah waktu yang paling sesuai untuk sahur? Adalah 1/3 terakhir malam. Malam ni, waktu malam ni kita bagi pada 3 bahagian. 7, 8, 9, 7, 8, 9, 10 satu bahagian. 11, 12, 1, 2, 3 satu bahagian. 4, 5, 3, 4, 5. Ini waktu sahur. Waktu sahur adalah 1/3 yang terakhir. 3, 4, 5, 6. 3, 4, 5, 6. Kita masuk subuh kan dekat pukul 6 kan? 3, 4, 5, 6. Ini waktu paling. Inilah waktu sahur. Jika waktu afdal, ini waktu sahur. Kalau tuan-tuan sahur pukul 1, malah dah ustaz, nak bangun pagi, nak bangun sahur malas, dalam-dalam tengok bola, kalah pula tu, saya sahur 1 piuk nasi, 1 piuk je makan, peras, kecewa kalah, habis piuk dari dia kan. Kira sahur tak? Tak kira. Makro kan? Kalau berniat sahur berniat tak kira sahur. Itu namanya boko. Boko dengan malam kan? Tak masuk sahur. Belum sampai waktu sahur lagi. Sahur 1/3 terakhir, ujung malam, pukul 3, 4, 5. Itu baru kita sahur. Masa tu yang afdal pula ikut sunnah Nabi. Bila? Kira-kira 50 ayat sebelum masuk waktu subuh. Bila Nabi sahur? Kira-kira 50 ayat sebelum masuk waktu subuh. Berapa dia bang? Memang agak dalam 1 jam kuranglah dalam 40 minit kan? Setengah jam. Tengoklah kalau tuan-tuan baca Taranum 50 ayat lama. A'udzu billahi minasy syaitonir rajim. Malah belah ni ayat dia. Itu kan setengah jam lah kan. Itu waktu sahur yang paling sesuai untuk itu. Lagi lambat, lagi bagus. Imsak ni tuan-tuan, ibu-ibu kakak, hanya ada dalam kalender orang Melayu. Orang Arab, orang Afrika, dia tak ada imsak. Tak ada. Orang Melayu jadi imsak. Kenapa tuan-tuan? Kenapa orang Melayu jadi imsak? Ulama Nusantara, mereka mengadakan waktu imsak. Imsak ni macam lampu kuning lah. Lampu kuning. Kenapa kena lampu kuning dalam kalender Melayu? Kenapa ada waktu imsak? Kenapa? Sebab orang Melayu ni kuat makan. Betul. Jawapannya kerana orang Melayu ni kuat makan. Buktinya tuan-tuan, okey, kita berpuasa. Saya tuan-tuan berpuasa. Patutnya daripada 7-8 kali kita makan tu, kita ubah jadi 2 kali. Betul? 2 kali. Maknanya bulan Ramadan kita akan jimat. Berjimat. Sebaliknya Ramadan tak jimat pun. Duit lagi lagak. Betul tak? Macam takut-takut nak ngangguk pula kan? Ngaku je lah tuan-tuan. Lagi Ramadan, lagi lagak duit. Apa tak ada pergi bazar Ramadan? Betul? Penuh jari jemari. Kalau baik ada 10 jari tuan-tuan, 10 je penuh dia cari. Kalau ada 20 jari, 20 penuh. Buktinya SWM, alam flora. Apa dia kata? Tiap-tiap kali bulan Ramadan, setiap hari bulan Ramadan, 3 tan sisa makanan. 3 tan sisa makanan. Itu yang buang, yang masuk bertan. Maknanya bertan. Kita ni ubah aja jadual makan. Taklah puasa mana pun ni. Ubah jadual lagi. Daripada 2 kali, daripada 7 kali 8 kali makan tu, jadi 2 kali.
Buktinya lagi penuh meja tiap-tiap kali buka puasa, betul? Buka puasa penuh meja. Semua ada. Semua ada. Tapi yang tak ada juga yang laki dia tadi. Orang lelaki ni mesej dia dah ada, yang tak ada dia tadi. Sambal mana sambal? Ini dia kata sambal ada. Mana? Orang meja. Orang meja. Pasal meja dah penuh. Kan? Ada apa? Yang main-main. Apa dah kita berlalu dia tadi? Lupa jadual. Tak nak cerita semayang tadi. Okey, habislah. Kita baca semayang dah panjang dah. Habis kita senang. Okey. Jadi, Allah jadikan sahur nak jaga fardu subuh. Lagi lambat kita sahur, lagi baik, betul? Lagi lambat kita sahur, lagi baik. Tapi jangan dah nak azan sahur, kan? Baru nak azan, jangan. Agak-agak lah, kan? 10 minit lagi nak azan, jauh kan? Sahur. Nabi suruh sahur walaupun dengan seteguh air. Tolonglah bangun sahur walaupun seteguh air. Sahurlah walaupun dengan sebiji kurma. Kurma ni tuan-tuan, kurma ada beza. Waktu sahur, sunnah dia kita makan rutok. Waktu berbuka, saya terbalik. Waktu buka makan rutok. Waktu sahur makan kamar. Sahur makan kamar, berbuka makan rutok. Rutok tu apa? Rutok tu kurma yang lembik. Kurma yang lembik tu, itu nama rutok. Itu masa buka makan. Sebab apa? Dia cepat bertukar menjadi tenaga. Dia cepat bertukar menjadi tenaga. Tamar yang clear sikit tu, cajwa, dia boleh membekalkan tenaga. Hebat tuan kurma tu kan. Sebenarnya kurma ni lagi baik daripada pisang. Pisang. Orang kaya basikal biasanya dia bawa apa? Pisang kan. Dia bawa pisang kan. Taklah banyak, tak ada. Oh, sampai standar pisang dia bawa kan. Kaya basikal standar pisang buat apa? Dia jual pisang. Kenapa dia makan pisang? Sebab pisang berubah cepat jadi tenaga. Dia cepat berubah jadi tenaga. Tengok orang main tenis kan. Orang main tenis kan dia makan pisang. Rehat dia makan pisang. Sebenarnya kurma lebih cepat daripada tu. Cuma orang putih kan. Takkan kita nak tengok apa orang putih main tenis tu Nadal kan. Nadal makan kurma kan. Bukan ada lah dia kan. Jadi dia makan pisang. Sesungguhnya kurma lebih cepat berubah, lebih baik daripada pisang. Jadi kita kita ni orang Melayu asal kurma bedal dia Ustaz, tak kisah jadi kurma kan. Entahlah kan. Rutok untuk buka, tamar untuk sahur. Okey, habis cerita macam mana puasa boleh menjaga waktu sembahyang fardu subuh. Kenapa? Kerana sahur. Bila habis sahur, pergi sembahyang. Sebab tu sahur kena lambat. Habis sahur, makan, habis minum, tunggu sekejap, orang puazan, nak pergi masjid. Nampak? Itu dapat jaga fardu subuh kita. Dan kenapa pula berbuka sunat kita cepat? Bila kata azan je, terus buka. Sunat kita cepatkan. Jangan 6.30 orang makan. Kenapa ni bang? Ustaz umur kata sunat kita cepatkan. Sunat bila masuk waktu. Dah masuk waktu baru makan. Masuk waktu makan dengan segera. Kenapa? Sebab kita nak pergi sembahyang maghrib berjemaah. Itu dia. Nampak? Allah aturkan 2 waktu makan kita untuk jaga waktu solat kita. Untunglah tuan-tuan kalau tempat kita ni, masjid kita, surau kita ada buat program iftar. Kadang-kadang ada tempat dia buat program iftar dekat surau, iftar dekat masjid. Kenapa? Nak jaga solat. Biasa imam memang buka kat masjid lah. Sebab tu tuan-tuan, AJK masjid ni kak, kalau laki kita jadi AJK masjid, jadi AJK surau,
jadi imam masjid, imam surau, bilal masjid, bilal surau. Orang lelaki ni dia badan dia bagi dulu. Separuh untuk anak isteri, separuh lagi untuk apa? Untuk masyarakat. Dan isteri dan anak kena faham lah kenapa suami ayah dia kena membuka kat masjid, kena membuka kat surau. Inilah antara sebabnya. Bila berkorban, bila akak-akak berkorban untuk suami, maka akak-akak pun kita cakap apa tadi, dapat pahala sama macam apa yang suami dia dapat dari insyaAllah. Dalam tuan, hujan pun dah teduh, tidur dah teduh. Cantik lah tu, sesuai sangat lah. Dia timing ni kan, saya pun dah penat, dah lama kan minta air. Mudah-mudahan kita dapat berpuasa dengan sepenuh hati kita. Satu lagi saya nak pesan last. Saya ada terjumpa satu hadis. Apa kata Nabi SAW? Kalau kita dapat jaga ni untuk orang lelaki, kita dapat jaga mata kita daripada keserapan wanita. Dapat jaga mata kita daripada keserapan wanita. Allah akan ganti dengan kemanisan dalam ibadah. Hari ni bila jumpa hadis ni, macam kita tampung dulu. Sebab hari ni kita tak rasa manis dalam ibadah, betul? Semayang 20 rakaat, kenapa tak ada 2 rakaat senang terawih kan? Imam baca panjang, hancur kat imam baca panjang-panjang. Yasin ni kalau boleh nak baca setengah muka dah nak balik kan. Kenapa tak rasa manis dalam ibadah? Rupanya Nabi ni tahu antara sebabnya tak jaga mata daripada keserapan wanita. Tengok, besar, kecil, panjang. Tadi tak cakap apa-apa, ni contoh kan. Jangan cakap, besar pula kan. Contoh kan. Rupanya itulah sebab antaranya kenapa ibadah kita hari ni tak seronok, tak manis kan? Tak syuh lah orang lain kata kan? Jadi jaga mata, puasa mata, puasa mulut, puasa telinga, puasa tangan, puasa kaki, semua ni kena puasa. Tak sempat lah nak cerita, dia ada satu cerita lagi, cerita nafsu kan? Nantilah lepas puasa Quran kita cerita pasal nafsu pula insyaAllah kan? Nafsu, ingat dalam bulan Syawal nafsu terlepas, syaitan terlepas. Dia bagi nafsu makan 4 kuat. Hebat, jadi tuan. Syawal nanti nafsu kita akan bertambah kuat berganda-ganda. Kalau bulan puasa kuat makan, bulan Syawal lagi kuat makan. Tak cari cukup tuan-tuan ingat, kalau pagi raya berapa kali makan ketupat? Berapa kali makan? Berkali-kali kita makan, betul? Nafsu lah tu. Adalah jangan cerita lagi akan pukul 9 tak habis. Yang baik daripada Allah, yang salah silap daripada kelemahan dan kekurangan diri saya, ampun saya, ampun maaf saya juga. Mudah-mudahan kita dapat teruskan beribadah, khususnya kita nak tiba pada usinan takhir 10 malam takhir. Apa kata Nabi? Ikat kain kuat-kuat. Ikat kain kuat-kuat. Masa ni dah tak ada 10 malam 11, tak ada masa nak bercumbu-cumbuan, nak bermanja-manja. 10 malam 11 kita nak bercumbu dengan siapa? Dengan Allah. Kita nak manja, kita nak berseronok dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, insyaAllah. Allah a'lam bissawab. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka al-ghufrana wa na'udzubika min sakhatika an-nar. Allahumma qina husnul khatimah wa la tahkum alaina ya Allah husnul khatimah. Barik lana fi syahr Ramadan, barik lana fi syahr Ramadan, barik lana fi syahr Ramadan. Wa sallallahu alaihi wa sallam wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahil alamin.